Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Karen SWMY. Hari ini kita akan membincangkan satu isu yang semakin hangat diperkatakan, yaitu batasan kebebasan bersuara dalam konteks agama. Baru-baru ini, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang mengingatkan semua pihak supaya berhati-hati dalam menyuarakan pandangan mengenai agama karena kebebasan bersuara bukanlah tiket untuk menghina ataupun merendahkan kepercayaan orang lain. Duka citanya, isu ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi dalam era media sosial yang serba pantas, ia menjadi semakin kritikal. Jadi apakah kebebasan bersuara di Malaysia benar-benar bebas atau adakah ia sekadar retorik yang boleh diubah mengikut kepentingan tertentu? Dalam ucapan beliau di Masjid Al-Hidayah Sentul, Kuala Lumpur, sempena sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia tahun 2025, Datuk Aaron Ago Dagang menegaskan bahwa penyebaran berita palsu atau kenyataan bersifat provokatif mengenai agama boleh memburukkan keadaan dan mengundang ketegangan antara masyarakat. Ini sangat relevan dengan beberapa kejadian yang pernah berlaku di Malaysia. Kita boleh lihat bagaimana kenyataan yang tidak bertanggung jawab, sama ada dalam bentuk ucapan atau sekadar satu hantaran di media sosial, boleh mencetuskan ketegangan yang besar. Masih ingatkah kes seorang individu yang mempersendakan azan dalam sebuah video? Atau isu penghinaan terhadap agama tertentu dalam beberapa majelis komedi yang pernah menjadi kontroversi? Semua ini membuktikan bahwa kebebasan bersuara tidak boleh disalahgunakan hinggalah menyinggung sensitiviti masyarakat. Malaysia adalah negara yang kaya dengan kepelbagaian. Kita ada pelbagai kaum dan agama yang hidup bersama sejak sekian lama. Tetapi adakah ini bermakna kita boleh bercakap apa sahaja tanpa batas? Atau adakah kita perlu lebih berhati-hati untuk mengelakkan pergeseran? Datuk Aaron menyatakan bahwa kepelbagaian ini sepatutnya menjadi kekuatan dan bukannya kelemahan. Namun dalam realitinya kita masih melihat wujudnya pihak-pihak tertentu yang cuba menggunakan isu agama sebagai alat politik. Jika kita perhatikan, setiap kali menjelang pilihan raya pasti akan muncul naratif yang membangkitkan sentimen agama dan kaum untuk meraih sokongan. Ini bukan satu kebetulan, tetapi satu strategi yang sering digunakan dalam politik. Jadi persoalannya, adakah kebebasan bersuara benar-benar digunakan untuk menyuarakan kebenaran atau adakah ia lebih banyak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu? Perkara lain yang ditekankan oleh Datuk Aaron adalah peranan media sosial dalam menyebarkan maklumat. Hari ini, media sosial menjadi platform utama bagi rakyat untuk meluahkan pandangan, berkongsi berita, dan menyebarkan maklumat. Tetapi adakah semua maklumat yang kita baca itu benar? Kita sering melihat bagaimana berita yang tidak sahih tersebar dengan pantas mencetuskan kebencian antara kaum dan agama. Contohnya pernah ular satu kes di mana kononnya sebuah sekolah di Malaysia telah mengharamkan pemakaian tudung bagi pelajar muslim. Ramai yang marah menyerang pihak sekolah tanpa usul periksa. Tetapi selepas siasatan dilakukan, ternyata berita itu tidak benar sama sekali. Begitu mudahnya kita terpedaya dengan maklumat yang belum tentu ada kesahihannya. Sebab itulah pengguna media sosial harus disertai dengan tanggung jawab. Bukan semua perkara boleh diperkatakan sesuka hati, lebih-lebih lagi apabila melibatkan isu agama. Disinilah peranan kerajaan dalam memastikan perpaduan rakyat terus diperkukuhkan menerusi pelbagai inisiatif dan dasar yang mengelakkan interaksi serta keharmonian. Kita ada program seperti inisiatif Harmoni Madani yang diperkenalkan untuk mempromosikan persefahaman antara kaum dan agama. Tetapi sejauh manakah program-program ini benar-benar berkesan? Adakah ia hanya bersifat simbolik atau adakah ia mampu membawa perubahan sebenar dalam masyarakat? Selain kerajaan, pertubuhan agama juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan mesej keharmonian.
Namun, ada kalanya kita melihat bagaimana ada pihak yang menggunakan agama untuk kepentingan sendiri. Isu khutbah yang disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda politik, misalnya, telah beberapa kali dibangkitkan oleh pelbagai pihak. Sepatutnya tempat ibadah menjadi platform untuk menyebarkan mesej yang positif, bukan medan untuk mencetuskan perpecahan. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat biasa? Pertama, kita perlu sentiasa berhati-hati dengan maklumat yang kita terima dan kongsi. Jangan mudah percaya dengan berita yang sensasi tetapi tanpa menyemak kesahihannya. Kedua, kita perlu lebih matang dalam berbincang tentang isu-isu sensitif seperti agama. Tidak salah untuk berdebat, tetapi biarlah dengan cara yang berhemah dan menghormati pandangan orang lain. Dan yang paling penting, kita perlu memahami bahwa kebebasan bersuara bukan lesen untuk menyebarkan kebencian. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang mendakwa bahwa kebebasan bersuara di Malaysia terlalu dikawal? Ada yang mengatakan bahwa undang-undang seperti Akta Hasutan dan Kanun Keseksaan sering digunakan untuk menutup mulut pengkritik kerajaan. Jika benar kebebasan bersuara itu muncul, mengapa ada individu yang didakwa hanya kerana mengeluarkan pendapat mereka? Adakah ini satu bentuk sekatan terhadap kebebasan rakyat? Atau adakah ini satu langkah yang perlu untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara? Inilah persoalan-persoalan yang perlu kita fikirkan. Kebebasan bersuara adalah hak yang penting, tetapi ia juga datang dengan tanggung jawab. Jadi, bagaimana kita boleh menyeimbangkan antara kebebasan dan keperluan untuk menjaga sensitiviti masyarakat? Adakah undang-undang kita terlalu ketat atau adakah ia masih perlu diperketatkan lagi? Isu kebebasan bersuara dan sensitiviti agama ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak, kerajaan, pertubuhan agama, media, dan rakyat sendiri. Apa pandangan Anda tentang perkara ini? Adakah Anda rasa kebebasan bersuara di Malaysia masih dalam keadaan terkawal atau adakah ia semakin terhakis? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perbincangan yang menarik. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja semua. Terima kasih.